Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. So, insyaAllah sebagai pembentang yang kedua, um, um, saya merasakan bahawa kita sebut sesi yang kedua ni sebagai forum instead of seminar. Yang pertama tu seminar, yang kedua forum. Forum berarti kata bahawa panelis dia tidak semestinya bersetuju di antara satu dengan yang lain. Ya. Beza dengan seminar. So meaning that you're talking about the same topic with a similar mindset. Now you're talking about a same topic, one topic, but probably with different mindset. Ya. So ada profesional, ada ulama dan sebagainya, dan kita akan lihat perbincangan ni. Sebelum saya mulakan, saya ingin katakan bahawa saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nick, guru saya dalam surgery, ya, dan Dr. Mujahid untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan saya faham bahawa saya berada di negeri yang dikenali sebagai Serambi Mekah, ya, dan negeri yang sangat bercita-cita untuk melaksanakan hudud dan mempunyai kepimpinan barisan ulama yang paling berkaliber. Dan saya adalah antara orang yang sangat-sangat mencintai Tuan Guru Haji Abdul Hadi, ya, sejak daripada mula. Jadi kerana itu saya mengatakan bahawa to be clear, saya sangat faham, dan Dr. Mujahid boleh vouch for me, ya. Kami sama-sama di sekolah dan we grew up in ABIM pada masa awal, dan of course after that masing-masing direction yang sendiri, tapi kita mempunyai komitmen yang sama, ya, iaitu untuk melihat what is the best solution untuk kita. Kerana itu saya mengatakan bahawa apabila Dr. Nick kata what is happening now is basically dianggap sebagai new politics, saya terpaksa tidak bersetuju dengan kenyataan itu, ya. Dan with that pernyataan, maka saya mulakan dengan slide saya yang pertama. Slide saya pertama mengatakan, maaf saya terpaksa guna slide sebab ahli akademik selalunya suka slide ni macam part of our life, ya. Tanpa slide macam tak sesuai hidup. Saya baru ni cakap macam ahli politik juga masa rally dengan Azmi Sharum. Dia cakap macam ahli politik lah tanpa slide kan. Tapi sekali-sekala okey lah. Tapi kalau selalu lebih saya suka ada slide. Sebab I won't miss any points yang saya nak cakap, dan saya more organized in saya punya thoughts dan sebagainya. Kalau rally okey lah kan. Kita nak mobilize support untuk Profesor Azmi Sharum. As my best friend, saya terpaksa bagi ceramah yang bersemangat tanpa slide dan sebagainya. Saya nak katakan, saya nak kutip daripada perkataan Immanuel Kant, salah seorang tokoh pencerahan, ya, dan berkata, even a band of devils can found a state provided they have only the necessary intelligence. Ya. What is needed ialah intelligence. Dan perkataan Kant ini adalah perkataan yang sangat-sangat penting, ya, yang di mana adalah perkataan-perkataan apa yang saya akan huraikan hari ini. Politik dimensi baru ni, dianya adalah satu keyword, dan keywordnya adalah intelligence. Ya, alright. So kalau kita lihat balik kepada ayat Al-Quran, ya, sebab Dr. Nick mempetik ayat Al-Quran, so saya pun akan cakap juga. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan Ar-Rahman, ya, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, ya. The most gracious has imparted this Quran, Allamal Quran, Khalaqal Insan, yang telah menciptakan manusia, Allamahul Bayan, and he has imparted unto him articulate thought and speech, Al-Bayan. Dan kata apa yang dikatakan oleh Muhammad Asad di dalam tafsirnya The Message of the Quran, dan Muhammad Asad adalah salah seorang tokoh yang saya sering kali membaca dan mengulangi dan mengulang kaji, dan RF telah pun menterjemahkan 10 juzuk daripada
tafsir Muhammad Asad ni, dan insyaAllah akan keluar dalam tidak berapa lama lagi. Muhammad Asad mengatakan yang dimaksudkan dengan al-bayan adalah denoting the means whereby a thing is intellectually circumscribed and made clear, iaitu keupayaan seseorang itu untuk menggunakan akal fikirannya. Ya. Dan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wa'allamal adama asma'a kullaha, and he imparted unto Adam the names of all things. Ya. Apakah maksud yang dikatakan ism itu al-asma itu? Literally all the names, ya, maksud perkataan asma itu adalah literally, secara literal adalah all the names. Tapi maksud ism itu sendiri, nama itu sendiri implies, according to all philologists, an expression conveying the knowledge of a thing applied to denote a substance or an accident or an attribute for the purpose of distinction. In philosophical terminology, this is known as a concept. Dalam arti kata lain, apa yang dimaksudkan dengan asma kullaha itu adalah conceptual thinking, ability of man to think conceptually. Ya, dia bukan seperti mana yang diajar oleh setengah-setengah guru agama, iaitu Allah mengajar untuk ini nama bintang, ini nama matahari. Itu that's not conceptual thinking. Ya, this is conceptual thinking, dan itu yang menyebabkan kelebihan manusia. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang seterusnya daripada surah Al-Baqarah ini, apakah yang diperkatakan? Allah meminta para malaikat supaya sujud kepada Adam. Kan? Kerana itu Muhammad Asad kata, kenapakah manusia itu lebih mulia daripada para malaikat? Adalah the ability of conceptual thinking. Saya mula dengan hal ini dahulu, sebab unless you understand this, then you won't understand my arguments selanjutnya. So the ability of conceptual thinking. For this, it may legitimately be inferred that the knowledge of all the names denotes here a man's faculty of logical definition and thus of conceptual thinking. Macam yang saya kata, ini kata Muhammad Asad. Kerana itu, based on apa yang dikatakan oleh Muhammad Asad itulah juga, kita dapati bahawa Rashid Ghannouchi umpamanya telah mengklasifikasikan ataupun telah pun menyatakan satu konsep, satu tesis yang dinamakan akan al-faraghat, iaitu konsep spaces. Dan konsep al-faraghat ni saya telah baca daripada Rashid Ghannouchi semasa dia dalam buangan lagi, semasa dia berada di London, dibuang sebelum the Arab Spring, sebelum the Arab Spring. Dan jadi apa kata Rashid Ghannouchi? Dia kata Islam includes spaces or areas left for humans to fill in accordance with the respective needs and exigencies of times and places. He distinguishes in the activities of the Sahabah between ad-dini, the religious, sacred or absolute, and as-siyasi, or the political, profane or relative. Dalam arti kata lain, dengan konsep faraghat ini, Ghannouchi mengatakan bahawa di sana ada satu ruang space yang kecil yang dinamakan ad-dini. Tetapi ruang yang lebih besar daripada itu ialah as-siyasi, iaitu ruang yang memerlukan ijtihad, yang memerlukan your intelligence untuk berfikir. Kerana itu, this is very important, kerana kita akan masuk ke dalam bab apa yang dinamakan dimensi politik baru. This is what I'm going at, okay? So Ghannouchi's faraghat theory begins with the assumption that the Sahabah were not left with a set of rules as how to choose his successor. They were compelled to perform ijtihad. He considers this to be one of the miracles of Islam. Dalam arti kata lain, Ghannouchi berkatakan bahawa antara salah satu daripada hikmah kenapa tidak mengatakan bahawa orang inilah dan sebeginilah yang dilantik sebagai penggantinya,
dengan mengerti katakan bahawa di situnya berlaku apa yang mungkin kita boleh namakan pada hari ini adalah sebagai a seat for democracy, ya, untuk berfikir menggunakan ijtihad dan perform what is the best consensus yang boleh didapati daripada itu. So faculty of reason, it would be rather naive to think that all is required for the khilafah to be reinstated would be for Muslims to execute a set of ahkam. What role remains for the ummah, for ijtihad, for akal, if Islam is conceived as encompassing or catering for all requirements? Ini adalah perkataan Rashid Qanushi, yang bukan perkataan saya. Ini perkataan dia. Jadi dalam erti kata yang lain, dia katakan bahawa kalau Islam tu dah lengkap kesemuanya, A to Z semuanya dah lengkap, ya. Kalau nak kata, nak kutip perkataan Dr. Nik Mazian tadi, al-Islam huwa al-hal, al-Islam huwa al-hal, Islam adalah penyelesaian bagi semua benda, semua dah ada lengkap, maka apakah kegunaannya kita punya faculty of reasoning, ya? I know that, but what I'm trying, I don't know whether you really get what I'm trying to say is that kalau everything has been set, ya, macam-macam, kalau saya selalu kata dalam ceramah saya, kalau macam ICU manuals, CICU manuals, di mana kita tahu, okay, kalau ada cardiac arrhythmia, this is the first class of drugs, second class of drugs, third class of drugs, fourth class of drugs, how to administer, how many cc, and bolus or in infusion dan sebagainya. Everything is set in detail. Kalau macam tu dah ada, you know, but Al-Quran bukan detail seperti itu. Later we'll discuss about it. Let me finish my talk first. Okay? So the dichotomy is not to be understood to mean a separation between religion and state. This is a distinction between areas that may filled by divine commandments and areas that are intentionally left vacant so as to be filled with ijtihad. Dalam erti kata yang lain, ada hal-hal yang telah pun diterangkan secara detail, ya? Tapi ada hal yang lebih luas yang diberikan kebebasan untuk kita berfikir dan membuat kesimpulan mana yang terbaik. Dan saya pernah cakap perkara ni, dan Dr. Mujahid pun pernah dengar, dan saya cakap perkara ni, iaitu Profesor Tariq Ramadan, ya, dalam bukunya In the Footsteps of the Prophet, ya, mengambil satu kisah, ya, dari yang berlaku di zaman Perang Badar, semasa Perang Badar, di mana sahabat, di mana Nabi telah membuat keputusan untuk berkhemah, ya, di suatu kawasan. Di kawasan itu diperigi di hadapannya, dan di belakang perigi itu adalah musuh, ya. Kemudian seorang sahabat, ya, Ibn Munzir berkata kepada Nabi, adakah ini merupakan wahyu daripada Tuhan ataupun it was birra'i wal makidah, based on your reasoning dan strategi peperangan dan sebagainya. Dan Nabi berkata bahawa it was based on his reasoning. It was not a wahyu yang katakan, oh, kena berkhemah di sini. Kerana itu Ibn Munzir berkata bahawa kerana itu, pada pandangan saya sebagai seorang yang pernah berperang di masa jahiliah dan sebagainya, a better place untuk kita berkhemah adalah melewati perigi tersebut. Melewati perigi tersebut. Dalam erti kata yang lain, beliau menyanggahi apa yang disebut oleh baginda Rasulullah, ya, iaitu memberikan kerana ianya adalah berdasarkan ijtihad. Kerana hal peperangan dan sebagainya adalah berdasarkan ijtihad, ya. Dan kita akan lihat juga dalam seperti mana juga hal pemerintahan, ianya adalah berdasarkan kepada ijtihad. We'll go to that, okay? Okay, now, apakah relationship of man to God? Hubungan kait antara duanya. The synthesis of spirituality and government builds on a fundamental information at the heart of Islam. Semua orang tahu, iaitu perkataan kalimah tauhid, ya. Maka ahli syariati, ya, menyebutkan tauhid as a worldview means regarding the whole universe as a unity instead of dividing it into this world and the hereafter, spirit and body.
Semuanya dalam satu unit. Ya. No man can monopolize to be speaking on behalf of God. In this way, it is argued that the doctrine of Tawhid virtually requires a democratic system because humans are all created equal and any system that denies that equality is not Islamic. Dalam erti kata, apa yang cuba disampaikan oleh ahli syariati ialah kebenaran, al-haq, tidak boleh dimonopoli oleh satu golongan yang menganggap dirinya bercakap sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Ya? Dan kerana itu, cendekiawan yang berfikiran seperti ahli syariati tidak bersetuju dengan konsep yang dinamakan wilayatul faqih yang ada di Iran dan diemulate oleh PAS. Ya? Kita discuss after this, okay. Give me my time. We'll discuss about this. So in the Quran, the writers are described as those people who, among other things, manage their affairs through mutual consultation or shura. Yeah? Amruhum shura bainahum. Yeah? This is expanded through traditions of the Prophet and the sayings and actions of the early leaders of the Muslim community to mean that it is obligatory for Muslims in managing their political affairs to engage in mutual consultation. Maksudnya, kesemuanya mesti involve dalam membuat apa orang kata, this is what we call dalam konsep modern participatory democracy. Ya, semua orang participate dalam demokrasi tersebut. Man is considered Caliph of God on this earth. The authority of the caliphate is bestowed on the entire group of people. The community as a whole, such a society carries the responsibility of the caliphate as a whole. Kerana itu, konsep khalifah ni bukan seorang. The entire ummah memikul tanggungjawab khilafah. Ya? Bertanggungjawab terhadap itu. Whether this group of people prefer to exert the authoritarian outlook or democratic phase, it depends on them. The compatibility or incompatibility of religion, including Islam, with democracy is not a matter of merely philosophical speculations but of political struggle. Kerana itu kita dapati ada competing forces, ya. Competing forces, satu force di satu pihak yang cuba untuk exert dia punya authority dan mengatakan ini yang paling benar dan kita kena ikut seperti ini. Or di satu pihak yang lain yang boleh mengatakan we believe in pluralism, we believe in diversity in opinions dan sebagainya, dan memilih kaedah yang sedemikian. Bagaimana akhirnya these are the competing forces. Kerana itu orang yang beria-ia mengatakan bahawa this is the right thing kena memahami bahawa ada golongan yang lain yang tidak akan berpendirian sedemikian rupa. That's the most important thing I want to say. It is not as much the question of text as the balance of power between those who want a democratic religion and those who pursue an authoritarian version. Islamism and post-Islamism tell the story of these two social forces. Everybody knows, seperti mana yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi, ya, konsep post-Islamism dan Islamism. Everybody knows that apa yang ramai, ya, kita semasa muda, when we were young, we had the spirit of Islamism, menegakkan negara Islam, menegakkan hudud, melaksanakan hudud dan sebagainya. But now the version is that of syariah dan jalankan undang-undang hudud dan sebagainya. Hudud is part of the syariah, yeah, small part of syariah. Then tapi yang menjadi perbincangan sekarang adalah konsep post-Islamism. It is not a concept of Islamism anymore. Dalam erti kata, konsep post-Islamism itu adalah satu konsep yang besar yang insya-Allah kita akan bincangkan pada hujung bulan ini di KL, ya. Tapi kita boleh bincang sedikit sebentar lagi. Okay, now we're going to the final part of my presentation.
What is the best solution? Inilah yang Dr. Nick cuba jawab tadi, ya, iaitu apakah dimensi politik baru yang kita cakap sekarang ini. Bagi saya, this is my opinion, dengan penuh takzim dan penuh hormat kepada semua ahli panel. It is for me. Oh, okay. I would say that the politik baru sekarang ini is the continuation of what is happening now. Alright. Alright, okay. But if you have the best solution, I have the best solution. Okay, right. This is the best solution for me. Apa yang saya rasa yang the best. Okay, buat masa ini. Doesn't mean that this is going to be true in another 50 years or 100 years. Masa ini, my solution, apa dia? Is to establish a secular democratic state. Perkataan secular very sensitive, terutama di negeri Kelantan ini. So saya nak qualify apakah maksud yang dikatakan oleh secular state itu. It is not similar in any ways to call for secularizing the society. Kita tidak berkata bahawa Islam suku, agama suku, politik suku. No, we are not saying that. A state should be secular in the sense that it is neutral to all the differing religious doctrines. Dalam arti kata yang lain, sama ada sebagai sebuah negara yang negara sekular yang demokratik, maka ia mendengar pandangan daripada golongan Kristian umpamanya. Ia mendengar pandangan daripada golongan Buddha. Ia mendengar pandangan juga daripada golongan Hindu, dan ia mendengar pandangan daripada golongan Islamis. Ya? Tetapi ia bersikap neutral terhadap kesemuanya. Faham tak? Dia tidak ada preponderance kepada salah satu daripada competing forces ini yang berlaku. Dan saya akan beritahu kemudian kenapa this is the best solution. Secularism does not mean exclusion of religion from public life, saya dah kata tadi, of a society. The misconception that it does is one of the reasons why many Muslims tend to be hostile towards the concept. Kerana itu, memang umat Islam amat membenci perkataan secularism. Kan? Dan bila kita dengar perkataan ini, kita ingat Mustafa Kamal Atatürk, apa yang dia dah buat kat Turki dan sebagainya. That's the images yang ada dalam fikiran kita setiap kali kita sebut perkataan-perkataan seperti itu. The state neutrality, sikap negara yang neutral, is necessary for true conviction to be the driving force of religious and social practice without fear of those who control the state. Dalam arti kata yang lain, dengan sikap neutrality state itulah yang akan menyebabkan seseorang itu melakukan apa saja yang ia percayai dan melazimi perkara yang ia lazimi, bukan kerana takut kepada pemerintah negara tersebut, tetapi kerana keyakinan yang ada dalam dirinya. Dalam arti kata yang lain, to put a simple example, seorang wanita yang memakai tudung, right, was not because of a state coercion. Ada state laws yang kata, oh, kena pakai tudung sekian. Kalau nak masuk pejabat ni, kena pakai macam ni dan macam ni. Ya, kalau dia kerja di restoran, kena pakai macam ni dan macam ni. Tetapi seorang yang memakai tudung adalah kerana dia percaya tanggungjawab dia bahawa dia sedang melaksanakan satu perintah yang diperintahkan kepada dirinya. It's not because of somebody else. Kerana sikap seperti inilah yang menyebabkan ramai di kalangan, contohnya kita lihat di Saudi Arabia, dan perkara ini juga disebut oleh Ghannouchi, ya, kalau tak silap saya. Ghannouchi sebut dalam one of the speeches, dia katakan bila dia menaiki kapal terbang, kan, dan melihat wanita-wanita Arab, terutama daripada Arab Saudi dan sebagainya, yang dengan niqab dan sebagainya, semuanya hilang di atas kapal terbang. Ya? Why? Sebab perkara itu bukan dibuat daripada apa yang ada dalam hati, kerana state authority yang memaksakan pakaian yang sedemikian. Okay, let's go forward. A secular state will allow every living Muslim and non-Muslim a true concept of freedom. Kerana itu, Muslim dan non-Muslim ada kebebasannya. Yeah? And this concept of freedom is very important in the 21st century. People are talking about
concept of freedom. Freedom of speech seperti mana yang kita bincang tadi, Dr. Mujahid dah sebut. And only a secular state could give a true meaning to the phrase al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, or simply commanding the good and forbidding the evil. Dalam arti kata yang lain, konsep ini tidak akan dapat difahami melainkan tidak benar-benar akan dapat difahami melainkan seseorang itu tinggal di dalam sebuah negara yang sekular. I will this one if there is a need for further explanation. There must be a clear distinction between crime and sin. While combating crime can be made via legal means, sin should only be through civil means like preaching. So dalam arti kata yang lain, dalam sebuah negara sekular contohnya, Who is going to decide the distinction between crime and sin? no, wait, let me explain first. Let me explain first. Maksudnya dalam katalah sebuah negara, sebuah negara, adakah saya bagi contoh yang mudah supaya mudah faham. Adakah restoran-restoran yang menjual arak dibolehkan untuk beroperasi ataupun tidak? Adakah restoran-restoran diizinkan buka pada siang hari pada bulan puasa ataupun mesti dibuka selepas pukul 3? Seperti mana yang berlaku di Malaysia. Adakah restoran-restoran yang menjual makanan pada bulan puasa di siang hari maka dikenakan tindakan dan sebagainya? This is what I am trying to say. Maksudnya dalam sebuah negara yang to me yang akan membuatkan seorang Muslim menjadi Muslim yang sebenar-benar Muslim adalah apabila kedai-kedai arak dibuka, apabila ada pub-pub dan tempat-tempat untuk berseronok, dia ada we'll go to that. Ada, kan? Tetapi oleh kerana keyakinan dia kepada dan keimanannya sebagai seorang Muslim, dia menghindari dirinya daripada terlibat dalam perkara yang sedemikian. Dalam arti kata yang lain, ianya tidak akan menjejaskan sama ada seorang itu, seorang yang bukan Islam daripada menikmati perkara-perkara yang dia biasa nikmati. Contoh yang baik, contoh yang baik. I think some of us, one from LSE, right? Yeah. Pernah, LSE, London School of Economics. And some stayed in you were in England right before? Yeah, some in England, some in Australia, there's so many other places. Mengapakah kita tidak, to me, why didn't, when everything is free for you, you can go to pub, you can drink, you can fornicate, you can do whatever you want, but why didn't you do it? I believe it was because the faith that you have. Bukan kerana ketakutan you pada kuasa. Oh ni nanti ada jais atau jakim datang untuk menangkap dan sebagainya. It's not because of state apparatus. Kerana keyakinan you dan ketakutan you itulah yang menyebabkan ketakwaan. Kerana itu Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa tu di sini. So any regime that imposes piety because of the belief that it is part of the doctrine commending the good and preventing the wrong, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, is basically creating a community of hypocrites than genuine piety. Kerana itu negara yang kononnya hendak ataupun mengatakan bahawa ini boleh dan ini tak boleh dan sebagainya, impose on the women to pakai tudung, pakai hijab dan sebagainya, they are basically creating a community of hypocrites. Dan bukan ketakwaan yang sebenar-benarnya. You can argue that later on. I allow you to argue that. Yes. To me, genuine piety only arises through personal choice. It's through personal choice. Kita yang kena benda itu. And that choice only becomes possible when there is freedom. Bila ada kebebasan untuk kita memilih untuk berbuat baik ataupun buruk,
And that is where true piety is. Yeah? In other words, freedom to sin is a necessary medium to be sincerely pious. Kebebasan untuk melakukan dosa adalah medium yang perlu untuk seseorang itu menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Kalau kita ambil contoh daripada tafsiran Muhammad Asad dalam surah Al-A'raf, ya. Surah Al-A'raf di mana Allah menceritakan tentang Nabi Adam, ya, dan Hawa, dan dikatakan bahawa God set the limitation, ya, agar mereka tidak mendekati apa yang dinamakan sebagai syajaratul khuld. Tak ada siapa yang tahu apa itu syajaratul khuld, ya. Tak ada orang, ya, it is metaphorical, ya. Tidak ada benar-benar tahu apakah metaphorical tersebut. Tetapi akibat daripada pelanggaran yang dilakukan oleh free choice yang diberikan oleh free will yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, maka mereka melanggari perintah tersebut. And dengan pelanggaran tersebutlah mereka sedar bahawa they realize that the full being of being what is human, iaitu human can err, right? Manusia boleh melakukan kesilapan, dan dengan situ Adam dan Hawa menjadi manusia yang sebenarnya manusia yang ada fully conscious tentang apa yang boleh dilakukan, termasuk melanggar perintah Tuhan. Dan kemudiannya mereka bertaubat. Kita pun tahu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin dan sebagainya. So secularism dan kemudiannya is able to unite diverse communities of belief and practice into one political community simply because the moral claims it makes are minimal. Ya? Kerana itu, kita dapati Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya semua boleh hidup kerana the morality claim is very minimal. Kita tidak meletakkan standard yang begitu tinggi terhadap apa yang kita kehendaki dari segi moral. You can say. Kerana kita kena ingat bahawa it's easy for you if you are staying in a state like Kelantan where more than 90% are Muslims. Dalam erti kata yang lain saya nak kata, kita kena fikir, adakah kita hendak menjadi pembangkang sampai hari kiamat, ataupun adakah kita berhajat untuk memerintah Malaysia pada suatu hari nanti. Kalau kita berhajat untuk memerintah Malaysia pada suatu hari nanti, kita mestilah yakin dan percaya bahawa hanya ada 60 hingga 65% golongan Muslim. Right? And a significant majority are non-Muslims. Kerana itu, kita mesti berupaya, macam balik pada seminar kita yang pertama, iaitu multiculturalism. Kita kena percaya bahawa kita perlu wujud kepelbagaian dalam ramai di kalangan golongan agama dan yang tidak beragama. Dan how adalah dengan mempraktikkan perkara yang sedemikian. And secularism is able to tolerate differing views in the religiously diverse community while maintain its political stability. Kerana itu, kalau di dalam sebuah negara yang demokratik sekular, ia boleh menerima, ya, kepelbagaian pendapat. Dia tidak akan jadi pendapat macam mana yang Dr. Mujahid Sarawak kata tadi, yang telah memfatwakan, okey, Syiah semuanya sesat. Tak ada lagi Syiah Zaidiyah ke, Imamiyah ke, apa ke, whatever, semuanya sesat. Dan tak ada lagi diverse views tentang perkara ini. Whereas such a situation dream in autocratic Islamic state envisioned by many Islamists. Ya, hanya satu angan-angan kalau kita fikir seperti itu. Walaupun Malaysia ini bukan Islamic state, dan ramai orang yang argue adakah ia Islamic state, tapi nampaknya sikap yang dilakukan itulah yang menyebabkan perkara-perkara seperti ini, differing views ini, sebagai angan-angan. Next. It is argued then that the best state for Muslim is still a secular state that embraces democracy and will allow people to be Muslim by conviction and free choice, which is the only way one can be a true Muslim. Ini perkara ni, topik ni dan
perkataan ini dah telah pun saya huraikan tadi. So next, what matters in such a system is that despotism is checked. Yang penting adalah kita memastikan bahawa di sana ada check and balance, ya. Dan kita berupaya untuk bersuara. Bukan dalam keadaan di mana sorry to say in Iran seperti mana yang kita sedia maklum bahawa di mana dia kebebasan untuk bersuara menentang kepimpinan ulama yang ada di Iran itu amat sukar, ya? Amat sukar. It's very difficult. And under such a system of governance, it is agreed to respect the fundamental rights of all people, irrespective of race and religion or social status, without discrimination and without any commitment to religious frames of reference. Yep. Okay. Dan ini yang akhir sekali yang saya nak kata. And most importantly, secularism is able to tolerate different view in religiously diverse community while maintaining its political stability. Yeah? Despite kita menjadi sebuah negara yang stable, kita boleh meraihkan kepelbagaian pendapat dan kepelbagaian kerenah dan sebagainya. Dan what's the ultimate aim? Bagi saya, the ultimate aim adalah apa yang disebutkan tadi dalam seminar awal tadi, ialah a good life. Yeah? To me, bagi saya, seseorang Muslim tidak hanya boleh berkata, tak apa kalau kita hidup dalam kesukaran dan kesusahan di muka bumi, asalkan kita dapat kebahagiaan di akhirat nanti. I don't agree to that concept, kerana bagi saya, Al-Quran mengajar kita, ialah Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Beri kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Both good life di dunia dan good life di akhirat. Dan bagaimana cara kita mendapat good life di dunia ini? Ini yang kita perlu fikirkan. Dan to me, what is more important dalam kita membicarakan soal kenegaraan dan sebagainya adalah unsur-unsur lain, ya. Unsur-unsur human rights, unsur-unsur freedom, unsur liberty dan ekonomi, ya, untuk memastikan bahawa kita dapat menjana sebuah ummah yang kuat, yang dapat compete in the 21st century dan dapat compete untuk menjadi apa orang kata sebagai contoh kepada umat yang lain. Sekarang ini, sebelum saya akhiri, ya, these are my last few words. What can we be proud of as Muslims? Apakah yang kita boleh banggakan? Kalau orang tanya saya, apakah yang kita boleh banggakan pada hari ini? Bagi saya, there's only one thing that probably yang kita orang Islam boleh bangga. Suicide bombers, ya. Apa? Pengebom berani mati. What? So maybe, but there's nothing else to be proud of. Kita tidak boleh bangga seperti mana kita bangga adanya Al-Khawarizmi, seperti mana bangganya kita dengan Ibn Sina, seperti mana bangganya kita dengan kemajuan dalam sains, teknologi, astronomi, matematik dan sebagainya. No. Sekarang ini kita tidak boleh berbangga dengan perkara-perkara sedemikian lagi. Yeah? And to me, balik kepada faktor asasnya, how do we attain this? Faktor-faktor bersangkutan dengan keduniaan ini memerlukan our intellect. Ya, balik kepada slide asal saya, ia memerlukan kepakaran kita dan pemikiran kita untuk memikirkan what is the best solution for us dalam masalah yang kita hadapi ini. Kalau kita berada di negara-negara barat, kalau kita lihat dalam any general election, apakah perkara yang diperbincangkan? It was about policy. Yeah? It was about policy and about economy. It's not about whether surgeon should amputate, surgeons ada 2 orang kat sini, should amputate thieves ataupun tak, the hand of thieves. Tidak ada perbincangan-perbincangan yang sedemikian. Yeah? Kerana itu saya mengatakan bahawa this is my proposal. Yeah? Apa yang saya lihat, bahawa apa yang dapat kita kemukakan untuk memajukan politik yang kita inginkan.
Ya. Dan to me tidak penting perkataan negara tu negara sekular ataupun apa. Itu hanya takrifan apa yang cuba saya nyatakan. Kita boleh sebut negara tu adalah negara sivil atau negara Islam or whatever. Sebab the name, kalau kita katakan takrifannya, kalau kita lihat takrifan negara Islam bermacam-macam takrifan. Ya. Kalau kita lihat buku Yusuf Qaradawi, Min Fiqh Daulah, apakah takrifannya tentang negara Islam? What is Islamic State? Is a daulah madaniyah. It's a civil state. Dia tidak mengatakan, so konsep itu adalah konsep bagi saya. Nama-nama secular state or civil state or Islamic state adalah tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita mencapai apa yang dinamakan tadi as a good life. Good life in this world and a good life in the hereafter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.